Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Amran. Hari ini saya akan menerangkan tentang muzik Sabah. Ini merupakan antara tajuk-tajuk yang saya akan bentang pada hari ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, jenis alat muzik tradisional. Yang terakhir, jenis tarian. Muzik bagi orang Greek adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari alam percintaan mereka. Muzik di Sabah merupakan sebahagian yang paling penting bagi hampir semua kegiatan sosial di peringkat kampung. Muzik melambangkan keselarasan tradisional yang wujud di kalangan penduduknya sejak bertahun-tahun. Ia dimainkan semasa majlis perkahwinan, pertunangan, perayaan menuai, hari ulang tahun pertama kanak-kanak, upacara-upacara keagamaan anarkisme dan upacara-upacara berkaitan yang penting bagi masyarakat tempatan. Setiap kumpulan etnik mempunyai bentuk muzik yang tersendiri. Walaupun banyak alat-alat muzik, utama merupakan alat yang sama digunakan. Setiap alat dibuat dengan perasaan sayang, dengan memotong, membentuk dan diuji. Berbagai-bagai gabungan alat-alat muzik mempunyai keistimewaannya sendiri dengan perbezaan dari segi bentuk, rentak dan nada. Terdapat juga alat-alat muzik tertentu yang hanya digunakan oleh satu kumpulan masyarakat sahaja dan tidak dimainkan oleh masyarakat lain. Muzik tempatan sering berkait rapat dengan tarian. Ia juga berfungsi sebagai muzik latar dalam sesuatu majlis upacara. Sesetengah alat lazimnya digunakan oleh orang perseorangan untuk hiburan diri sendiri. Muzik tradisional Sabah tidak mempunyai sistem not yang tradisional dan seni kata lagu juga tidak bertulis. Semua muzik dan nyanyian diturunkan secara tradisi dari generasi ke generasi. Persembahan muzik boleh dilakukan oleh lelaki dan wanita, tetapi sesetengah alat muzik secara tradisi dihasilkan khusus sama ada untuk pemuzik lelaki atau wanita sahaja. Sebagai contoh, kaum lelaki umumnya main gong, bertombol besar dan bergendang, dan kaum wanita kulintangan dan gong lepeh. Alat muzik Sabah. Kebanyakan alat muzik Sabah diperbuat daripada bahan-bahan asli. Sebagai contoh, tongpungon, turali, suling atau seruling, sompoton dan tonggak diperbuat daripada buluh. Alat lain seperti gambus, kompang dan gendang diperbuat dari kulit kambing. Gong dan kulintangan dibuat daripada kayu lembut dan menyerupai gitar panjang bertali tiga yang dibuat daripada giman, sejenis gentian pokok palma. Alat muzik Sabah dikelaskan kepada 4 bahagian. Yang pertama, kordofon. Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran pada tali yang ditegangkan. Sebagai contoh, tongpungon, gambus dan sundatang atau gagayan. Yang kedua, aerofon. Aerofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui lubang udara. Dalam masyarakat Sabah, terdapat beberapa jenis alat muzik aerofon.
seperti suling, turali atau tuhali, bungkau dan sompoton. Yang ketiga, ideofon. Ideofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui tindak balas pada rangka badan yang bergema. Alat muzik ideofon masyarakat Sabah iaitu merupakan kumpulan gong dan jenis-jenisnya. Sebagai contoh, togunggak, gong dan kulintangan. Yang terakhir, membranofon. Dalam kategori ini, digolongkan alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui kulit atau membran yang ditegang dan dipalu. Contohnya, kompang, gendang atau tongtok. Kebiasaannya digunakan dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat. Gong. Gong merupakan tulang belakang dalam kebanyakan arena permainan muzik dan ianya digunakan dalam hampir ke semua upacara sosial. Bilangan gong yang dimainkan bersama berbeza mengikut keperluan masyarakat setempat. 1 atau 2 buah gendang juga sering dipalu bersama untuk menseragamkan iramanya. Gong boleh didapati di seluruh negeri Sabah dan mempunyai nilai yang tinggi. Ia juga digunakan sebagai hantaran berian, upacara kepercayaan animistik, isyarat dan perayaan pesta-pesta menuai. Sejak akhir-akhir ini, suku kaum Rangus di Kudat ada membuat gong yang dibentuk dari kepingan kayu galvanik yang dibeli di sini. Gong yang lebih popular mempunyai dinding yang tebal, bibir yang dalam serta tombol yang besar, ditempah dari Filipina, Indonesia atau Brunei. Bungkau. Kecambi mulut dibuat daripada kulit sejenis pokok palma yang dikenali sebagai polot oleh suku kaum Kadazan Dusun. Untuk ukiran bentuknya, ia memerlukan tangan yang halus dan mahir. Alat ini lazimnya ditemui di kawasan-kawasan kaum dusun. Kepingan berkayu yang nipis di tengah alat ini digetarkan dengan memukulnya dengan ibu jari. Getaran kepingan kayu ini menghasilkan bunyi yang kecil, tetapi dengan meletakkannya di hadapan mulut si pemain boleh membesarkan bunyinya melalui salun bunyi yang berbalik. Berjenis-jenis frekuensi boleh dihasilkan dengan mengubah mulut serta kedudukan lidah. Apabila tidak dipakai, alat ini selalunya disimpan dalam bekas tiup buluh kecil agar ianya tidak rosak dan sentiasa dalam keadaan yang bersih. Seterusnya, sempoton. Organ mulut merupakan alat yang sangat menarik di antara alat-alat muzik tempatan di Sabah. Ianya dibuat daripada sebiji buah labu yang kering dengan 8 batang pait buluh yang disusun dalam 2 lapisan. Salah satu daripada pait ini tidak mempunyai bunyi dan berfungsi untuk memperseimbangkan kedudukan bentuk alat tersebut. Dengan meniup atau menyedut mulut labu, si pemain boleh menghasilkan satu bunyian harmoni yang merdu.
beberapa kepingan kecil polot seperti dalam bungkau diletakkan pada dasar tiap-tiap tepian paip yang berbunyi. Paip tersebut dimasukkan ke dalam lubang pada sisi labu kemudian ditampal dengan lilin lebah. Kepingan kecil polot diletakkan di dalam labu dan menambah salun alat yang baru disiapkan. Paip-paip buluhnya diikatkan dengan rotan yang lebih diraut nipis. Sama ada memainkan sompoton, seseorang pemain menutup dan membuka 3 daripada 4 paip terpendek serta hadapan dan belakang paip yang lebih panjang dengan jari kiri. Sompoton ini boleh dimainkan secara perseorangan untuk hiburan persendirian atau dalam kumpulan untuk mengiringi tarian. Ianya popular di kalangan suku kaum Kadasan Dusun. Yang keempat, Togunggak. Dikenali sebagai Tagunggak di kalangan kaum Murut. Togunggak di kalangan suku kaum Dusun atau Kadazan atau Togunggu di Penampang. Idiofon bambu paluan ini dimainkan dalam kumpulan untuk mengiringi tarian atau perarakan di pesta-pesta. Satu set alat-alat muzik ini merangkumi 6 togunggu hingga 30 tagunggak buah. Bergantung kepada beberapa suku kaum. Muzik yang dikeluarkan menyerupai satu set gong sesuatu kumpulan. Dengan setiap idiofon diselaraskan bunyinya mengikut gong sebenar yang dimainkan. Yang terakhir, kulintangan. Pada mulanya, alat ini diperkenalkan di barat Sabah oleh suku kaum Brunei. Tetapi secara tradisional ianya juga digunakan oleh suku kaum Bajau dan beberapa suku dusun atau Kadazan. Selalunya, ia dimainkan dalam majlis-majlis dan perayaan seperti majlis perkahwinan dan upacara keagamaan, di mana ianya diiringi oleh gong-gong tradisional. Alat ini merangkumi 8 atau 9 buah gong-gong cerek yang kecil. Setiap daripadanya mengeluarkan bunyi-bunyian yang berbeza-beza apabila dipukul. Gong-gong cerek ini diletakkan tersusun dalam satu barisan di atas sebuah rangka kayu rendah. Biasanya, si pemain duduk di atas lantai berhadapan dengan barisan gong sambil memukulnya dengan 2 penukul kayu kecil. Jenis tarian. Setiap suku kaum memiliki beberapa jenis tarian kebudayaan yang diwarisi turun-temurun. Banyak tarian yang masih popular, sementara yang lain telah dilupakan begitu sahaja kerana peredaran zaman serta trend hidup rakyat Sabah yang kian berubah. Terdapat lebih kurang 80 jenis tarian terdapat di negeri Sabah dan kesemuanya merupakan identiti bagi setiap suku kaum. Berikut merupakan jenis-jenis tarian paling terkenal beberapa suku kaum di negeri Sabah. Tarian Sumazau. Tarian ini merupakan sejenis tarian tradisi rakyat Sabah
yang amat terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia. Tarian Sumazau merupakan sejenis tarian tradisi suku kaum Kadayan Dusun. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti tarian Sumazau yang ditarikan untuk mengucapkan kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi, dan juga untuk menolak bala, menyemang semangat dan mengubati penyakit. Gerakan dan irama tari Sumazau adalah perlahan-lahan dan lemah lembut. Pasangan penari lelaki dan wanita menari berhadapan dan mereka menggerakkan kaki dengan langkah kecil. Sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Ketika menari, tangan dikepalkan keluar. Gerakannya turun naik seperti burung terbang. Biasanya, tarian Sumazau ditarikan semasa menyambut pesta keamatan, iaitu Hari Keramaian, dan semasa majlis jamuan. Tarian Adai-Adai. Adai-Adai ialah tarian suku kaum Brunei di Sabah. Tarian ini tercipta ketika para nelayan sedang berdayung pulang dari menangkap ikan pada waktu malam agar rasa mengantuk para nelayan akan hilang. Selain itu, tarian ini menggambarkan pada kehidupan kaum nelayan yang mana merupakan kehidupan tradisi masyarakat Brunei. Dalam tarian ini, ia mengisahkan cerita kumpulan nelayan pergi menangkap ikan di laut manakala kaum wanita menunggu kepulangan mereka di kawasan pantai untuk membantu hasil tangkapan yang akan diperolehi. Tarian Adai-Adai ini pada asalnya merupakan sebuah lagu yang berbentuk pantun dan dinyanyikan beramai-ramai. Kewujudan tarian-tarian ini dicipta melalui adaptasi lagu-lagu Brunei asli yang disesuaikan dengan irama dan suasana lagu itu dinyanyikan seperti lagu Adai-Adai. Lagu ini lazimnya dinyanyikan oleh kaum nelayan ketika hendak pergi atau pulang dari menangkap ikan. Daripada kisah tersebut, diciptalah tarian yang menggambarkan keriangan, kepenatan dan pekerjaan yang dilakukan iaitu menangkap ikan. Tarian Mogunatip. Tarian Mogunatip adalah sejenis tarian tradisi masyarakat beberapa suku kaum Murut di pedalaman Sabah. Perkataan Mogunatip diambil daripada perkataan Atip yang bermaksud menekan antara dua permukaan. Keunikan tarian Mogunatip ini bukan saja bagaimana cara ia ditarikan, namun kekuatan dan ketakasan yang perlu ada di samping pakaian tarian ini menggambarkan pahlawan Murut satu ketika dahulu. Biasanya, tarian ini tidak memerlukan iringan muzik oleh kerana bunyi buluh itu yang dilagakan akan menimbulkan bunyi yang kuat serta rentak dan irama yang menarik. Tarian Mogunatip bertujuan untuk memeriahkan sesuatu upacara yang diadakan.